sambil menunjukkan jari tunjuk dengan ibu jari digenggamkan ataupun sudah dicantumkan. Lubang sebesar ini sudah wujud pada dinding Ya'juj Ma'juj. Ini semua hadis sahih, ya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Zainab binti Jahsh, isteri dia. Pada malam ini malanglah untuk orang Arab, sebab pada malam ini sudah wujud satu lubang sebesar ini pada dinding Ya'juj dan Ma'juj. Bilakah zaman Rasulullah? Apakah tarikh zaman Rasulullah? Zaman ini adalah sekitar 570 ke zaman 630. Betul, eh? Betul, eh? 570 ke 630 Masihi. Ingat tak pertama tadi anda sebutkan ada satu kaum Scythian daripada selatan Rusia, kawasan Khazar atau Kaukas. Mereka memeluk agama Judaism sekitar tahun 600-an. Ini fakta sejarah, kajian sejarah. 600-an dengan zaman Rasulullah mimpi. Is that any relationship? Sort of relationship. Yeah? So kita ada 4 fakta sekarang yang menyatakan sudah bebas Ya'juj dan Ma'juj. Golongan Ya'juj Ma'juj sedang bermaharaja lela. Ini tidak bermaksud bahawa besok nak kiamat. Walaupun ini adalah peristiwa akhir zaman, zaman Rasulullah juga dianggap sebagai zaman akhir zaman. Sebab peristiwa Ya'juj Ma'juj ini berlaku di zaman dia, kan? Wujudnya lubang itu menunjukkan bahawa Ya'juj Ma'juj akan dibebaskan very soon. Dan juga Rasulullah SAW menceritakan bahawa zaman dia dengan zaman akhir zaman adalah sebegini. Menunjukkan bahawa tanpa ada apa-apa gap between dua jari yang ditunjukkan. Maknanya zaman dia sendiri adalah zaman akhir zaman. Kita sekarang ini berada di akhir zaman. Tetapi adakah besok akan berlaku kiamat? Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu bila. Sudah 1400 tahun daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. Dan selalunya kalau kita tengok kajian sejarah, peristiwa-peristiwa besar akan mengambil satu masa yang panjang. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Selalunya 100 tahun ke 200 tahun. Nakba yang sedang berlaku di Palestin pada hari ini, pulangnya orang-orang Yahudi daripada perantauan yang penghinaan, sudah mengambil 61 tahun. Namun perkara ini akan continue. Sampai bila? Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya kita tahu Zionis ini adalah satu golongan yang perlu kita memberi perhatian yang serius sebab mereka akan datang dan menguasai kita daripada segenap penjuru. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam keadaan segenap penjuru. Adakah ini membawa maksud yang any specific understanding for you all? What do you mean by specific? Dia akan menguasai kamu daripada segenap penjuru. Kita tengoklah pada hari ini apa bidang dalam bidang peradaban manusia pada hari ini yang Yahudi tidak sentuh, yang Yahudi tidak conquer. Ekonomi, sains dan teknologi, ketenteraan, perbankan, hiburan, kesihatan, education, semuanya ada tangan Yahudi di sebaliknya. Hatta kepada pemerintahan Amerika yang pada hari ini kita ingatkan dialah yang paling berkuasa. The most strongest man, the most powerful man on earth, the President of United States pun adalah kuda tunggangan dia. Kenapa kita mengatakan begitu? We can always refer to the word Jewish lobby. Pernah dengar Jewish lobby? I'm sure everyone of you heard about Jewish lobby. Ke tak pernah dengar? Saya minggu lepas, 2 hari yang lepas di Sydney, di Brisbane, bagi ceramah macam ini juga. Dan kebanyakannya adalah
bakal guru-guru. Mereka tengah buat apa ni, Bachelor of Education, lebih kurang 80 orang di sana, ramai yang datang. Tanya Jewish lobby, dia orang tak tahu. It's a bit sad to know that, but it's time to learn. You must know, because all of you are the future leaders of our nation, the future leaders of our ummah. The ummah is waiting for you to come and lead them. So you must make your eyes open, read between the lines, make sure you know what is happening to the world, because the whole world is eating you up in every single action and aspect of life. Education ke, perbankan Islam pun dia makan juga. Betul tak? Baru-baru ini kita dengar satu conference yang besar di mana ulama di Malaysia mengatakan perbankan Islam bukan Islamik. Satu perkara yang cukup menyedihkan. Sebab apa? Banyak transaksi-transaksi yang berlaku di dalam perbankan Islam juga mempunyai elemen-elemen tangan-tangan Yahudi dan kufar dan perkara-perkara yang subhat. Dan perbankan Islam itu berbeza-beza. Still, because of kita tidak ada pakar rujuk yang hebat, yang ramai untuk kita berdiri by ourselves. So, satu dunia Yahudi ini sedang kongkong kita dalam segenap aspek. Dan perkara ini akan lebih jelas lagi. Very soon, Amerika akan menjadi papa kedana juga. Very soon, mengikut kajian global, global politicking ni, dulu the world leader was England. Yeah? England was once upon a time was the world leader. Tapi selepas tahun 1945, England diketepikan, yang menjadi world leader, world superpower ialah Amerika. Dan siapa di sebalik Amerika? The Jewish lobby. Each and every single president who wish to become a candidate, belum jadi presiden, candidate pun mesti mendapat restu Jewish lobby. Dan dia kena pergi ke Jerusalem dan menghadiri upacara-upacara menghormati orang Yahudi, dan selepas itu memberi bai'ah ataupun kata-kata bagaimana dia memastikan bahawa Israel akan dijaga oleh Amerika. Selepas dapat restu itu baru dia boleh bertanding. Sebab siapa-siapa yang menang, dia tetap akan menjadi protector of Israel. This is Jewish lobby punya power. Okay, so seorang presiden pun ditunggangi. Very soon, starting from year 2009, Amerika akan ditinggalkan oleh Yahudi. Dan dia akan menguasai dunia melalui Israel. Very soon. Pasal itu sekarang dia sengaja menjadikan Obama sebagai seorang presiden hitam. Sebab never in their history, they will never allow a black person to become a president. Tapi dengan Obama sebagai satu titik tolak untuk mereka meninggalkan Amerika, mereka sengaja nak menunjukkan kepincangan Amerika. Dan pada hari ini banyak artikel-artikel keluar dalam surat khabar menceritakan tentang keburukan-keburukan pentadbiran Amerika. Banyak bank-bank dia tersungkur sekarang. Ya, banyak industri-industri besar dia tersungkur, kereta dia pun tersungkur. Very soon, all this, kita tengok kita punya dolar pun tengah tersungkur sekarang. Makin lama makin susun. Very soon, it's going to be a toilet paper. Tak ada nilai. Ya, Amerika. Dan semua kuasa-kuasa ini akan berpindah ke Israel. The world power will become Israel. Dan Israel akan menentukan bahawa siapa-siapa yang tidak mengikut telunjukku, maka aku akan menyeksa dia.
seperti mana mereka siapa-siapa yang tidak bersefaham